Hi guys, it's me Jivan back again. Now, in today's video, video kali ini Jivan nak tolong kamu understand the formula in physics, because basically that formula part in physics is a big headache. Semua pelajar face that problem. They think so much about the formula. So I harap by the end of this video we get to settle that problem today. So let's start now. Let's get this off first. Do I need to memorize? Perlu tak saya memorize the formula? The answer is a big yes. The answer is a big yes. You have to, no choice. Terpaksa hafal. Macam mana kamu nak hafal, kamu nak pecah kepala ke buat apa, it doesn't matter, but you have to have memorized the formula. Be creative, main-main sikit dengan the formula. Usually, what is the mistake that kamu selalu buat is, let's say for example, formula F equals to MA. Formula F equals to MA. Time kamu hafal setakat F equals to MA saja. Tak cukup. You need to be able to play around with the formula. So kalau F equals to MA, then you should know that M equals to F over A. A pula bersamaan dengan F bahagi M. So bila kamu tulis formula tu lain kali, make sure tulis tiga-tiga tu sekali. So you get used to the formula, you tak gelabah nanti bila kamu perlu adjust dan perlu tukar formula tu nanti dalam exam. The next part is, kalau tak buat, I want to tell you, kalau kamu tak hafal the formula, nanti jadi macam ni. You end up buat kerja orang gila. All of this is because you don't memorize the formula. Kita tak nak benda ni berlaku. Satu hari, 2 hari sebelum exam, kamu duduk conteng sana, conteng sini, and then seminggu, 2 minggu sebelum peperiksaan, baru kamu nak angkat buku yang tebal gila tu, kamu nak ketuk masuk formula dalam kepala kamu. Memang takkan jadi. It doesn't work that way. So don't take that risk. So kenapa formula penting sangat? The next thing. Kenapa formula penting sangat? Usually lah, biasanya normal lah dapat kira jawapan. But the next few things that you might not know. Kalau kamu tahu bagus, kalau tak tahu, ambil tahu. Dengan formula kita dapat sketch the graph. Kita dapat lakarkan graph. Kita dapat pastikan unit yang kita pakai pada jawapan akhir nanti tu unit yang betul. The next one, kita dapat buat kaitan. Kita dapat buat kaitan dengan pemboleh ubah dalam formula tu. Mana naik, mana turun. Dua-dua naik ke dua-dua turun. Dua-dua bertambah atau berkurang. So overall, pemahaman tentang pemboleh ubah, the variables in physics is understood by you memorizing and understanding the formula. Now, what's next? So what I am about to tell you, is going to change the way how you look at the formula. Lepas video ni dah habis, Jivan harap the way that you guys tengok formula tu nanti, the mindset tu ubah terus. When you look at the formula, the next that is how fast I want you to understand things in the formula. So listen carefully, dengar baik-baik. This is basically the rahsia to understand the formula. That is what this video is about. To give you the rahsia on how to faham the formula. Now, in physics, I'm going to start off with formula jenis yang tak ada bahagi. So contoh, what do I mean is, you can see here F equals to MA, P equals to MV. Formula momentum, formula berat, formula tenaga haba. Kita ada formula daripada hukum Hooke. Kita ada formula impulse, formula tenaga haba again, formula electricity. E equals to PT, V equals to F lambda. So I'm going to choose now the F equals to MA to show you now. Write the formula straight. F equals to MA. Now, tanda sama dengan yang kamu boleh nampak tu, semua formula ada tanda sama dengan dia, betul? The equal sign. What I want you to do is, imagine that there is a mid line dekat tengah-tengah. So ada satu garis tengah pada tanda sama dengan itu. Once kita dah letak garis tengah itu, automatically kita ada belah kiri dengan belah kanan. So you got your left side, you got your right side. Now, the next thing is, let's say for example, this question is about F and A. Now, what you need to understand is, kedua-dua pemboleh ubah ni, both the variables are on the opposite side. Kedua-dua pemboleh ubah ni berada pada belah yang bertentangan. Satu pada belah kiri, satu pada belah kanan. Whenever this happens, jangan fikir banyak-banyak, jangan tengok kiri, tengok kanan, tutup mata and all that. Don't do all that stuff. Whenever this happens, faham automatically bahawa apabila dua pemboleh ubah ni berada pada belah kiri, belah kanan, when one pemboleh ubah bertambah, the other pemboleh ubah also bertambah. Dua-dua naik, dua-dua turun.
So for example now, if F goes up, A will also go up. Okay, kalau daya bertambah, pecotan pun automatically akan bertambah. Now bila saya dah tahu dua-dua ni bertambah, automatically I can sketch the graph already. Okay, as you can see the graph there now, the graph can either be berkadar terus atau bertambah secara linear. And when we explain, automatically kita dah boleh buat penerangan dia. Okay, sorry ya, ada slight problem tadi dengan recording. Okay, kita sambung ha. So penerangan dia, when a force, apabila satu daya bertindak ke atas satu jisim bertambah, pecotan jisim itu pun turut bertambah. Automatically kita dah boleh buat penerangan berdasarkan pada kedudukan dua variable, dua pemboleh ubah dalam formula tu, kita dah boleh buat satu penerangan. Okay, so the next one, the formula. Betul, the next one. Okay, I move it here ha. Gerak-gerak ni susah. Okay, now unit dia pula. So as you can see, mass ini, okay, the mass is in kg. Pecotan dalam unit ms negatif 2. And then bila kita darab dia, because dia is side by side, so bila kita darab dia, you get the unit kg ms negatif 2. So kalau dia darab, just rapatkan unit dia sahaja. That's all, okay? Or ada Newton dekat sini. So you can either write Newton or kamu boleh tulis kg ms negatif 2. Now what you need to understand is bila kita ada or atau, okay, when you got kg ms negatif 2 ataupun Newton, automatically maksud dia 1 kg ms negatif 2 is equal to 1 Newton. Don't forget this ha. Always benda basic, benda biasa yang mereka suka tanya dalam objective question, okay? The next one, now I'm taking, let me gerak this one here pula. Okay, I'm taking V equals to F lambda. So formula ni is in bab gelombang. Okay, bab gelombang di mana V itu adalah had laju gelombang, F itu adalah frekuensi gelombang, dan that symbol, okay, that symbol is called lambda. That lambda is panjang gelombang. Okay, so same story, cerita sama. Kita letak satu garis dekat tengah-tengah. Then you got belah kiri, belah kanan. Okay, you got the belah kiri and the belah kanan. Now, let's say kalau kita compare, okay, I'm comparing frekuensi dengan panjang gelombang. Now, what you can see, dua-dua frekuensi dengan panjang gelombang ni berada pada belah yang sama, iaitu is on the right side. So, now what happens, kalau dua-dua on the same side, benda yang kamu kena ingat, one goes up, one must come down. Ingat, jangan fikir banyak-banyak, tak payah tanya orang semua, everything tak payah, okay? You look at the variables, if both of the pemboleh ubah pada belah yang sama, one goes up, one come down. So, means frekuensi dia bila turun, lambda dia akan naik. Now once I do that, I automatically dah boleh tahu hubungan dia. So when the frequency of a wave decreases, apabila frekuensi sesuatu gelombang berkurang, panjang gelombang dia akan bertambah panjang. So the graph can either be berkadar songsang atau berkurang secara linear. Now the next set of formula, lupa, ada unit dia pula. So V equals to frequency lambda. So wait, let me move this. So when V equals to F lambda, unit F ini frekuensi, unit M ini is in, unit lambda ini is in meter, because sebab dia panjang gelombang. Perkataan panjang itu sudah memberitahu kamu bahawa benda ni boleh diukur dengan pembaris. So automatically the SI unit kita pakai meter. So frequency is in hertz, lambda is in meter. So, unit untuk hal laju gelombang, kita boleh pakai unit biasa ms negative 1, or we can dekatkan dua-dua unit ini, dia jadi hertz meter. Anything goes, okay? Next one. Formula yang ada bahagi, okay? Formula yang ada bahagi, tunggu saya gerak datang sini. Formula yang ada bahagi, formula tekanan ni, P equals to F over A. Then you got formula untuk impulsive force, daya impuls. Formula untuk centripetal force, okay, daya memusat. Formula untuk centripetal acceleration. And then formula untuk orbital velocity, okay. So, saya angkat, I'm taking P equals to F over A. Now, the first thing what I want to do is, what you need to do is, you have to arrange formula itu in the sense that kita keluarkan simbol bahagi itu. So, how do we do that? That A bawah naik atas. So, dia jadi PA equals to F. Very simple lah. Susun dia semula, jadi PA equals to F. Maksudnya, kita tak nak simbol bahagi dalam formula tu. Okay? So, then, you got your left side and your
right side. So sudah dapat the left side and the right side. Now let's say we are taking P and F pula. So P and F. P is on the left, F is on the right. So which means dua-dua naik, dua-dua turun. So when P turun, F pun turun. Sebab apa? Both on the opposite side. Remember okay. Then kita cuba explain benda ni. So kita boleh kata apabila daya yang bertindak ke atas satu luas permukaan berkurang, tekanan pada permukaan itu pun berkurang. When force acting decreases, the pressure also decreases. And then the graph automatically kita dah tahu berkadar terus. Okay. Now the unit. Let me move here. The unit. Look at the unit. Okay. So the unit now P equals to F over A. So how do I get the unit for tekanan, pressure? Now F is in Newton. A is in meter square. A ni luas permukaan. Luas. So meter square. Then M square ni bawa naik atas. So dia jadi NM negative 2. Kamu boleh kekalkan ni sebagai unit untuk tekanan. Or you can use Pascal. PA. So like I said just now, bila ada or bermaksud immediately 1 Newton meter square bersamaan dengan 1 Pascal. Next one. Let's say I'm taking, okay, we're going to take PA equals to F. Sama macam tadi kita susun dia semula jadi PA equals to F. Then we got the left side and the right side. Let's say now kita angkat P and A pula, okay? Tekanan dan luas permukaan dia pula. So, kali ini dua-dua on the same side. So remember, if it's on the same side, when one goes up, one must come down. Okay, so bila P ini berkurang, A dia bertambah. So how do we explain? Apabila luas permukaan bertambah, tekanan yang bertindak ke atas luas permukaan tersebut akan berkurang. Daya dia kekal sama. Remember, kita hanya compare dua pemboleh ubah saja kita bandingkan. Pemboleh ubah lain dalam formula tu automatically jadi constant. Okay, dia jadi dimalarkan. So this is your graph. Graph dia berkadar songsang. Sebab apa? Satu naik, satu turun. Now, I hope, saya harap you understand, okay, a bit of an idea. Macam mana kamu nak tengok formula lepas ni. Remember, very important. Tengok pada kedudukan pemboleh ubah itu. Very simple. Kalau dia pada belah yang bertentangan, dua-dua naik, dua-dua turun. Kalau dia pada belah yang sama, satu naik, satu turun. Okay? Thanks for watching. Now, kalau kamu rasa whatever yang Jivan share ni memberi manfaat, okay, it's good for you, and you also think that your friends will really appreciate this video, please do share this video, okay? Tolong like page EduFlix. Kita ada macam-macam yang kita nak kongsi. Click the notification butang, okay? Butang notification tu tolong tekan. So nanti bila kita update certain subtopics, okay, we're going to cover a lot of the science subtopics. We're going to cover history, BM and all that. So do share. Thank you for watching.